Topik apa? Nak tips apa hari ni? Kita punya tips hari ni adalah berkenaan dengan cara pemulihan luka selepas bersalin. Okey. Jadi hai, Assalamualaikum. Apa khabar pagi ni? Hari ni kita bertemu lagi macam biasa, 1001 tips berpantang dari Kak Ija, keepdara.com. Jadi hari ni topik apa? Nak tips apa hari ni? Kita punya tips hari ni adalah berkenaan dengan cara pemulihan luka selepas bersalin. Okey. Jadi kita nak tahu apa jenis-jenis luka kita ada, kita nak tahu macam mana nak memulihkan luka, nak bagi luka cepat baik kan. Apa bantuan-bantuan yang kita boleh bagi pada diri kita untuk memulihkan luka dengan cepat. Ini daripada segi perawatan tradisionalnya dan sebenarnya ada juga perawatan moden yang diterapkan untuk mempercepatkan luka. Jadi kita kalau boleh kita combinekan dan kita come up with satu mekanisme yang paling bagus yang kita boleh ikut untuk diri kita. Okay, sebelum Kak Ija mulakan, Kak Ija nak minta tolong share, minta tolong share dan minta tolong like. Okay, tolong share ke page-page, ke kawan-kawan yang bakal berpantang. Jadi Kak Ija harap informasi ini akan memberi manfaat, akan memberi sedikit idea ataupun sedikit klik kepada pemikiran korang tentang macam mana sebenarnya cara orang dulu buat. Okay, kan. Kita bercakap daripada segi orang dulu, bukan daripada segi orang sekarang. Jadi cara pemulihan luka. Sebenarnya luka bersalin ni tak kira kita bersalin moden ataupun bersalin secara tradisional, bersalin secara normal ataupun scissor. Kita nak cakap pasal normal ataupun scissor ini, dua-duanya pun ada mengalami luka ada mengalami luka. Macam orang dulu kata kalau kita bersalin normal, kita ada urat-urat yang putus. Selain daripada itu, kita ada bahagian biskuit kita yang kalau zaman sekarang ni doktor memang potong supaya memudahkan pengeluaran baby kan. Kecuali lah kalau memang tak perlu sangat, memang tak ada potongan lah. Okay. Jadi macam manakah caranya untuk kita merawat luka-luka ini? Kan? Perlu ke kita ni sapu macam-macam jenis benda nak bagi cepat baik? Nak pakai feminine wash ke tidak? Kan? Sebenarnya banyak sebenarnya idea yang datang, banyak input yang kita terima, banyak macam-macam pendapat ada. Okay? Berkaitan dengan perawatan herba, berbalik kepada perawatan herba sebab Kak Ija mengamalkan perawatan herba. Jadi Kak Ija nak terapkan, nak bagi idea macam mana orang guna perawatan herba untuk memulihkan luka. Selepas bersalin, kami tahu ibu-ibu mengalami luka. Luka jahitan ini adalah luka bersalin ini selalunya doktor akan jahit kan. Jadi korang ada jahitan dekat situ yang perlu dirawat. Bergantung kepada besar baby, ada yang sampai third degree punya luka yang perlu dijaga. Jadi apakah yang kita boleh bantu untuk merawat luka ini? Sebab ramai yang risau pasal misui kita yang luka ini. Ramai yang nilu, ramai yang takut nak buang air besar kan. Ramai yang takut nak bergerak, nak duduk takut, nak elak daripada jahitan terbuka kan. Jadi apa yang kita kena buat? Pertama sekali adalah rehat yang cukup. Ibu-ibu yang bersalin sangat perlu rehat yang cukup. Kerana apa? Termasuk juga dengan luka ini. Memang kita perlukan pergerakan. Pergerakan ini akan membantu sebab kat sini kita ada luka dan kat sini ada luka. Pergerakan ini akan membantu penyatuan isi di sebelah sini dengan sebelah sini. Jadi dia hidup. Kita tak nak terlampau kuat kerana ia boleh mengakibatkan benang itu tercabut. Bila benang dia tercabut, luka sebelah sini dah baik, luka sebelah sini dah baik, dia dah tak boleh bercantum. Dia kena
hidup daging dekat sini dan hidup daging sebelah sini baru dia boleh cantum ya. Jadi perlu diingat dalam tempoh masa daging ini masih hidup, maknanya masih boleh berfungsi, masih basah, maknanya luka ni masih basah, itu adalah tempoh penyembuhan. Bila penyembuhan dia akan cantum. Okey, dekat situlah kita kena jaga. Okey, macam mana cara nak jaga? Pertama, kita kena banyak rehat. Okey, berehat dengan cukup, kurangkan pergerakan yang ekstrim. Jangan sekejap baring, sekejap duduk, sekejap baring, sekejap duduk, sekejap berdiri, sekejap berjalan. Okey, sebab tu dalam berpantang kita galakkan pemakaian bengkung yang labuh. Okey, bengkung yang labuh ini dapat membataskan pergerakan kita sekaligus meletakkan isi dekat sini dengan isi dekat sini ini rapat. Okey, bila kita bengkung kuat dia akan rapat. Bila rapat, masa basah ini dia senang bercantum. Okey, dia sangat mudah bercantum bila dia rapat. Okey, dan pergerakan kita itu tak kasar. Tak kasar tu maknanya kita tak adalah terkangkang. Bila kita terkangkang dia akan terjarak. Okey, terjarak. Lebih banyak terkangkang itu yang mengakibatkan jahitan itu putus. Sebab tu kita galakkan pemakaian bengkung supaya isi di sebelah sini dan isi sebelah sini rapat. Itu adalah salah satu sebab kenapa kita galakkan pemakaian bengkung. Okey, jadi pertamanya pastikan kita mempunyai rehat yang cukup, kerana rehat yang cukup ini membantu pemulihan. Okey, membantu pemulihan. Yang kedua, pakailah bengkung untuk mengelakkan kita bergerak secara masif. Bergerak secara masif, jangan bersila. Kat bawah belum baik lagi tapi kita dah bersila. Bila kita bersila, benda itu akan terbuka. Okey, terbuka, akan terjarak. Jadi kita tak nak elakkan daripada, kita tu nak suruh dia bercantum, sebab tu doktor jahit kan. Jadi kalau jahitan itu terbuka, sebelah sini baik, sebelah sini baik, jadi dia dah tak boleh nak cantum. Okey, dia dah susah nak cantum. Jadi kita nak elakkan perkara itu supaya cantuman itu berlaku dengan elok. Okey, cantuman itu berlaku dengan elok. Kita pun tak nak bila cantuman itu berlaku ada biji-biji, kita tak nak ya. Jadi kita nak pastikan cantuman itu berlaku dengan baik dan cantik. Itu sangat penting sebenarnya. Lagi satu, kita nak dia berlaku cantum itu dengan elok supaya kita tak rasa ngilu, kita tak rasa sakit dan kita tak lost confidence. Okey, sangat penting penjagaan bahagian sulit kita selepas mengalami jahitan, selepas melalui proses melahirkan dan jahitan. Okey, Kak Ija nak tengok ni terima kasih, ramai orang ucapkan selamat hari jadi. Hari ini hari jadi Kak Ija. Terima kasih semua kerana mengucapkan selamat hari jadi. Okay? Jadi kita sambung tadi kenapa kita nak cantumkan, supaya confident kita bagus, supaya confident kita pada level yang sesuai. Bila nak bersama suami, bila nak ke mana-mana kita rasa selesa. Kalau dia tak bercantum, kita akan rasa longgar dan menggelebih dekat bahagian tu ya. Jadi kita tak nak macam tu. Okey, terima kasih Masriani Rosmala Dewi. Wow, nama sedap ni kan. Okey, jadi perlukah apa lagi yang perlu kita lakukan untuk mencantumkan kita punya luka dengan cepat? Pertama sekali, sila jangan taruh macam-macam benda dekat bahagian luka korang. Tak kira luka bahagian bawah ataupun luka scissor ya. Jangan nak tepek manjakan ni, tepek daun, tepek macam-macam korang tepek. Jangan, kerana kita tak nak struktur percantuman ini menjadi keras ya. Kita nak dia lembut saja, dia nak rata saja cantum dia. Kita tak nak ada benda-benda asing yang mengganggu pencantuman isi kita itu. Jadi jangan sapu apa-apa. Kita tekankan lagi sekali, jangan sapu apa-apa. Okay? Mungkin doktor ada bagi krim ataupun ubat pulihkan ubat luka, itu boleh. Ubat antiseptik is good untuk mengelakkan jangkitan. Jadi elok taruh antiseptik, kekalkan kekeringan pada bahagian luka itu. Kena selalu tukar pad, kena selalu make sure bahagian luka itu lepas kita mandi, kita cuci bersih dengan antiseptik dan keringkan sebelum kita pakai pad. Okey, keringkan. Okey, sama juga kalau bersalin scissor, pastikan korang keringkan betul
tempat scissor itu ya. Keringkan betul tempat scissor itu sebelum kita memakai bengkung ataupun berbarut. Okey. Macam tu. Jadi nak memastikan luka ini dapat balik macam mana lagi? Pertama, macam tadi Kak Iza cakap, rehat yang cukup. Bataskan pergerakan, maknanya jangan bergerak dengan terlampau ekstrim. Jangan tekan kang-kang, buat kerja duduk bangun kerana tekanan ini akan memberi tekanan juga pada bahagian bawah kita. Kita sedar ke tak sedar, bila kita bangun duduk, ada tekanan daripada dalam ke bahagian misui kita. Jadi kena jaga tekanan ini juga supaya tekanan ini tidak membuka jahitan kita. Okay? Jadi seterusnya yang Kak Ia cakap tadi adalah jangan taruh macam-macam benda untuk membantu, kononnya membantu penyembuhan. Sebenarnya tidak. Kita macam ada badan kita akan pencantuman luka ini akan berlaku dengan sendiri, okey, dengan sendiri. Jangan taruh macam-macam kerana nanti dia akan menggerutu. Okey, dia akan menggerutu. Kita tak nak surface yang menggerutu tak cantik. Kita nak dia cantik kan? Semua orang nak cantum cantik. Tak nak ada kolik dekat luka jahitan scissor ni, ada kolik yang tebal macam tu, ada lintah pula kat perut, tak nak. Jadi jangan taruh macam-macam, biarkan dia luka pulih dengan sendiri. Okey, bantuan apa yang kita boleh bagi? Kita boleh minum herba supaya pemulihan itu berlaku dengan cepat. Itu sahaja bantuan yang kita boleh bagi. Kita minum herba untuk mempertingkatkan antibodi kita supaya pemulihan luka itu berlaku dengan cepat. Okey. Apakah herba-herba yang boleh diminum, okey, untuk membantu pemulihan luka adalah contohnya yang Kak Ija selalu sarankan, hari pertama hingga ke-7 minumlah sepang kederang. Sepang kederang amat bagus untuk pemulihan luka. Okey, pemulihan luka dalaman, untuk blood circulation. Kenapa penting blood circulation? Ini adalah kerana kita nak mengaktifkan kita punya saraf-saraf di hujung-hujung luka ini. Blood circulation ini penting supaya saraf-saraf di hujung-hujung ini semuanya sihat dan bertindak balas dengan bagus. Jadi bila dia sihat, bila saraf-saraf ini bertindak balas dengan bagus, pencantuman luka itu juga akan berlaku dengan cepat. Okey, dan cepat dan berkesan. Maknanya cepat baik luka, dan kita kena tahu apabila kita luka ada beberapa rasa yang kita akan rasa sebenarnya. Ada orang takut, Kak Ija, saya luka saya berdenyut-denyut. Okey, sebenarnya dalam tempoh pemulihan memang kita ada beberapa rasa yang kita akan rasa, kan? Ada rasa berdenyut, tapi kita kena make sure yang rasa denyut itu bukan denyut nanah ya. Kita kena tahu denyutan yang berdenyut nanah tu dengan denyut sikit-sikit cicit, dia macam current sikit, macam tu. Ada rasa gatal sikit, itu tanda-tanda badan kita nak menyembuhkan luka ya. Bukan kata tak ada tindak balas langsung, tak ada side effect langsung, ada. Kita nak baik luka kat luar pun kita akan rasa gatal, kita akan rasa tak selesa sikit, rasa kering, rasa tegang. Itu adalah antara rasa-rasa yang adik-adik akan rasa bila ada luka jahitan di bawah dan di bahagian perut. Itu adalah normal. Itu adalah tindak balas daripada proses pemulihan, kan. Masa berpantang anak pertama dulu, ada yang suruh saya letak serbuk manjakani tapi kat tempat luka. Sebab minggu ketiga saya masih sakit, lagi-lagi masa lepas membuang. Tapi nasib tak buat, mak bising tak bagi. Lepas tu dia tumbuk manjakani, letak air panas buat minum je. Memang kau betul rasa. Betul Azuraini. Okey, bukan kata tak boleh, bukan kenapa kita tak boleh sapu pada bahagian luka ini. Kita tak nak mengganggu dia punya sel-sel asal ya. Kita tak nak ada benda asing dekat situ. Okey, jadi untuk rawatan luka ni sepatutnya daripada dalam. Ambil contoh dia kata dia minum air manjakan ni pun boleh. Okey, kita pakai yang light. Kita tak nak ada texture. Kita tak nak benda-benda yang bertekstur kita sapu kat situ. Sebab tu kalau daripada segi perubatan moden pun dia orang taruh eye ointment, taruh yang tak ada tekstur, yang lembut, yang minyak sahaja supaya tidak mengganggu, tak ada biji-biji nanti dekat kawasan situ. Kita tak nak.
Nanti kita kalau contoh kita ada taruh manja kani yang berbiji sikit lah, kita tak perasan dia berbiji, termasuk dekat situ melekat dah ada rasa biji manja kani kat dalam, jadi kita tak nak kan. Macam tu. Jadi kena tahu fungsi setiap sesuatu. Contohnya kalau kita nak buat feminine wash, kejap. Boleh ke pakai feminine wash? Okey, sebenarnya pada Kak Ija dalam tempoh masa berpantang, Kak Ija tak berapa menggalakkan pemakaian feminine wash kerana apa? Kerana kita nak mengelakkan jangkitan. Kita sekarang ni semuanya kembang, jadi jangkitan itu mudah sangat berlaku. Kalau nak pakai seeloknya cuci dengan air suam. Cuci dengan air suam ataupun antiseptik antiseptik. Jangan pakai yang macam-macam, okey. Sebabnya kita tak nak nanti ada jangkitan. Okey, kita berdarah dan rahim kita masih lagi di bawah, okey. Kita tak nak ada jangkitan daripada belah luar masuk ke dalam miswi kita lagi. Okay, sama juga dengan orang kata nak buat apa, yang duduk dalam air tu, Kak Ija tak ingat lah nama dia apa. Itu pun Kak Ija tak berapa galakkan kerana kita tak nak air itu nanti, air kotor itu masuk ke dalam miswi kita. Kita tak nak. Okay, kita nak elakkan kekembangan, kita nak elakkan jangkitan sebab kita nak pulih dengan cepat dan kita nak pulih dengan baik, dengan betul. Bukan kita nak pulih dengan tak betul, kita nak pulih dengan elok, macam tu kan. Okey, faham ya. Pertama tadi Kak Ija cakap dapatkan rehat yang cukup, awasi pergerakan apa yang tak boleh buat Kak Ija. Pertama, kita tak boleh bersila. Kedua, kita jangan mencangkung sangat tak boleh dalam pantang ya, sebab rahimnya masih lagi lemah, otot pelvis lemah. Jadi kalau kita mencangkung memang potensi untuk kita dapat rahim turun itu sangat tinggi. Lagi satu, dia akan memberi tekanan pada bahagian miswi kita. Jadi bila ada tekanan ini, dia mudah luka jahitan itu terbuka. Jadi jangan mencangkung. Begitu juga dengan bersila. Elakkan bersila. Pakai bengkung dengan ketat. Bengkung kena bawah daripada, sebab tu Kak Ija selalu kata bengkung bawah pada buntut. Bukan dekat atas buntut, dekat bawah pada buntut, supaya tak ada tekanan, tak ada membantu kita bukan sahaja daripada segi mengempiskan perut, tetapi membantu kita merapatkan balik miswi kita sebenarnya, otot-otot miswi. Macam tu, okey. Pakai bengkung, jangan sapu apa-apa dekat bahagian luka, biarkan dia bersih dan kering. Pastikan keadaannya selalu kering, jangan basah, jangan taruh macam-macam, okey. Lepas tu kita kenal pasti apakah tindak balas yang kita rasa. Contohnya kita rasa berdenyut, kita rasa ngilu, adakah kita rasa gatal-gatal, adakah itu normal. Okay, jadi kenal pasti. Kalau ia terlampau berdenyut, kita perlu pergi hospital. Kalau dia keluar nanah, kita perlu pergi hospital. Kena kenal pasti apa yang terjadi di kawasan luka kita itu supaya kita boleh mendapatkan rawatan awal. Okey, perawatan awal adalah lebih berkesan berbanding perawatan bila kita tunggu keadaan menjadi lebih teruk. Okey, kalau scissor pun miswi kita pun akan efek ke? Ya, sebenarnya miswi pun akan efek walaupun kita bersalin scissor. Okey, kenapa efek Kak Ija? Sebab kita mengandung, Dik. Okey, kita mengandung. Bila kita mengandung, berat bayi itu bukan sahaja berat bayi ni ditampung oleh lantai pelvis kita ya, lantai pelvis kita. Jadi bila kita mengandung, lantai pelvis kita ni kuat menampung berat bayi. Jadi bila lantai pelvis kita bila kita dah keluarkan baby, lantai pelvis kita dah lemah. Okey, dah lemah. Orang scissor pun lantai pelvis lemah juga, bukan dia beranak normal sahaja lemah. Orang bersalin scissor pun dia punya lantai pelvis pun lemah, dia punya urat pun putus, dia punya miswi pun jadi kembang. Kalau tak percaya, korang tengok perbezaan masa anak dara dengan masa korang lepas bersalin. Berbeza tak bentuknya? Bentuknya berbeza kerana kekembangan tarikan masa proses kehamilan ini merubah bentuk, merubah struktur dalaman miswi kita. Okey, selain daripada itu, hormon-hormon yang dikeluarkan oleh badan semasa proses kehamilan dan proses melahirkan juga merubah miswi kita ni. Jangan kata
kita bersalin Caesar, kita tak keluarkan, badan kita tak keluarkan hormon yang mengatakan kita dah nak bersalin. Tak, badan kita normal akan mengeluarkan hormon itu. Itu adalah semula jadi. Jadi dia adalah semula jadi akan terbuka. Okey. Jadi memang kena jaga. Okey, kena jaga juga Miss Wee walaupun bersalin Caesar. Okey. Kita nak rapatkan balik, bukan sahaja nak Miss Wee ketat saja bukan penting Miss Wee ketat saja. Kita pentingkan lantai pelvis yang memegang rahim kita ini, yang memegang kita punya usus, yang memegang kita punya usus besar, usus kecil, kita pentingkan lantai pelvis ini kerana ia sangatlah penting untuk orang perempuan mempunyai lantai pelvis yang kuat. Kita tak nak nanti kita sekejap-sekejap terkencing, tak boleh nak kontrol, baru umur 30-an dah tak boleh kontrol kencing, baru umur 30-an dah ada tombong, dah ada prolaps, rahim selalu jatuh. Ini adalah disebabkan oleh lantai pelvis yang tidak kuat. Jadi lantai pelvis ini merangkumi juga saluran Miss Wee kita. Jadi kenalah jaga. Okey. Kak Ija, macam mana nak jaga luka Caesar? Okey, luka Caesar sama juga Kak Ija cakap, pastikan dia kering. Selalu kering. Pastikan selalu kering. Cuci dan bersihkan dan pastikan dia selalu kering. Pakai hair dryer, okey? Pakai hair dryer untuk keringkan luka Caesar ini supaya dia cepat. Okey, minum sepang kederang macam Kak Ija cakap untuk membantu pemulihan luka dengan cepat, okey? Minum sepang kederang untuk membantu pemulihan luka dengan cepat. Lepas tu pastikan luka selalu kering. Jangan sapu macam-macam juga. Okey, beri tekanan daripada luar beri tekanan daripada luar. Contohnya kita tekan perut ataupun pakai bengkung. Pakai bengkung sangat bagus kerana dia membantu kan. Ni perut dalam perut ni luka Caesar. Bila kita bangun duduk, dia akan ada tekanan tekanan daripada dalam. Jadi luka ni akan mengenggang. Kita tak nak luka ini merenggang. Jadi kalau kita tekan daripada luar dan ada tekanan daripada dalam, dia akan statik, dia akan tegak macam tu. Jadi kita perlukan tekanan. Okey, jadi jaga tekanan, jangan terlampau banyak bergerak juga. Pergerakan perlu dijaga. Sangat penting dalam berpantang ini adalah menjaga pergerakan. Okey, kalau korang rasa nak melangkah laju macam orang berlari tu, korang bukan berpantang. Kita kena berpantang, kena jaga gerak-gerik kita, kena jaga pergerakan kita. Itu yang sangat penting. Okey, pastikan kita tak sapu macam-macam benda. Orang kata sapu ni, kita sapu ni. Orang kata sapu tu, kita sapu tu. Macam-macam benda nak sapu. Okey, elakkan perkara-perkara sedemikian. Elakkan terjebak dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Kan, supaya pemulihan kita itu berlaku dengan natural dan baik. Kita bukan sahaja nak pemulihan itu cepat, kita nak pemulihan itu cepat dan betul. Betul cara pemulihan itu supaya nanti tak ada yang lekat belah dalam, kita tak nak nanti keluar nanah, kita tak nak nanti ada jangkitan, ada lubang-lubang, menggerutu, itu semua kita tak nak. Jadi kita perlu ada pengetahuan yang bagus macam mana kita nak pulihkan luka kita. Okey? Okey, Syahira, faham ya? Ada apa-apa lagi soalan tak? Okey. Hari ini kita bersiaran sebab semalam ada adik tu tanya Kak Ija, nak tanya macam mana nak merawat luka. Jadi kita bercerita pasal merawat luka. Nampaknya Kak Ija boleh repeat sekali lagi. Tak kira luka Caesar ataupun bersalin normal, kedua-duanya mempunyai risiko jangkitan. Jadi kita perlu menjaga dengan betul. Pastikan kita tidak melakukan pergerakan-pergerakan yang ekstrim, yang berat, supaya mengelakkan daripada luka terbuka. Bukan kata luka jahitan bawah sahaja boleh terbuka, luka jahitan Caesar juga boleh terbuka. Jadi kontrol pergerakan anda. Pakai bengkung untuk memudahkan mengawal pergerakan. Bengkung adalah sangat bagus sebagai satu highlight kepada diri kita yang kita kena kawal pergerakan. Yang seterusnya, jangan sapu macam-macam. Jangan terpedaya nak sapu macam-macam, nak merendam lah, nak macam-macam nak buat. Jangan. Pastikan kawasan luka selalu kering dan sapu antiseptik yang dibekalkan oleh doktor.
Okey, sebab dia yang toreh, dia tahu macam mana nak rawat. Okey, kita bantu rawatan daripada dalam supaya meningkatkan metabolisme sahaja. Okey. Lepas itu kita kena apa lagi dia cakap, jangan sapu macam-macam dan rehatlah dengan cukup supaya pemulihan badan itu dapat berjalan dengan baik. Okey, itu sahaja tips Kak Ija macam mana cara nak memudahkan pemulihan luka. Mungkin adik-adik ada juga lagi tips kita boleh makan. Pemakanan pun kena jaga, okey. Itu sangat penting. Kalau ada luka ni memang pemakanan kena jaga kan. Kalau dah kena season ni memang pemakanan kena jaga. Dan kena potong, memang pemakanan kena jaga kerana pemakanan ini mempengaruhi tubuh badan kita juga. Jangan makan benda-benda gatal kerana kalau gatal dia boleh bernanah kan. Jadi kena tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi lebihkan makan oren sangkui kerana oren sangkui banyak kelebihan dalam menyembuh, sama juga dengan sepang kedegang. Kenapa boleh minum dalam pantang untuk menyembuh kerana dia ada banyak kelebihan untuk menyembuh. Okey. Macam tu. Nampaknya sekian dulu daripada Kak Ija hari ni. Tak boleh lama-lama. Besok kita teruskan lagi dengan tips yang lain. Semoga adik-adik berada di dalam lindungan Allah dan semoga tips Kak Ija ini memberi manfaat kepada adik-adik. Bagi yang nak mencari herba berpantang, boleh dapatkan di keepdara.com. Dan untuk adik-adik yang nak dapatkan info ataupun nak dapatkan tips, boleh follow Facebook page Kak Ija Berpantang by Nazira Frijan. Dan juga boleh subscribe ke YouTube channel kami Berpantang by Nazira Frijan. Sekian dulu daripada Kak Ija. Assalamualaikum. Jumpa lagi esok. Bye. Always Dara.